Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini sekali lagi sebagaimana yang kita janjikan untuk kita menghidupkan hari-hari Ramadan, untuk kita ihya Ramadan ini, kita adakan satu kali lagi program webinar Ramadan 1443. Pada siri yang pertama dulu, kita bersama dengan Timbalan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, iaitu Dr. Muhammad Rozi Ismail. Dan pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada penjara, pada penonton, guru-guru di sekolah, ada juga yang menonton, dan sahabat-sahabat kita saya rasa sekejap lagi mungkin ada masuk daripada sahabat-sahabat kita dari Thailand, di selatan Thailand, kerana mereka sentiasa ikuti Facebook IPG Kota Baru ni. Jadi mungkin sikit-sikit lagi lah, mungkin ada yang masuk seorang dua kot. Saya dah bagi tahu yang kita ada webinar pagi ini, dan webinar pagi ini siri kedua bersama dengan Tuan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, Dr. Khairuddin bin Said. Jadi Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pagi ni saya saya bersyukur banyak kerana pagi ni dapat kita bersama. Doktor sudi meluangkan masa dalam sejam ataupun sejam lebih untuk kita sama-sama berkongsi tentang tajuk kita yang kita cadang untuk bincangkan, iaitu Ramadan mengubah paradigma. Jadi saya nak ambil peringkat pertama ni, awal ini untuk kita cerita sedikit tentang paradigma ni. Paradigma ni ialah apa yang mudah-mudah yang saya faham lah, saya tak tahu betul ke tidak. Paradigma ni ialah satu lingkungan ataupun satu set, satu batas pemikiran. Sama ada pemikiran tu satu batas, satu lingkungan pemikiran, sama ada ianya secara individu ataupun satu batas lingkungan pemikiran secara organisasi yang dihubung kaitkan dengan sesuatu masa. Sebab pemikiran ini dia boleh berubah daripada satu masa kepada satu masa yang lain. Maksudnya dia ikut lingkungan masa itu, dan juga dia bergantung juga kepada pengetahuan seseorang itu ataupun pengetahuan organisasi itu, juga pengalaman, dan juga satu lagi itu kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Jadi gabungkan itu semua, kita letakkan nama dia ialah paradigma. Maksudnya satu set pemikiran. Ia berbeza di antara paradigma satu individu dengan satu individu yang lain. Dan kadang-kadang di antara kita sendiri pun, set pemikiran kita ini boleh berubah-ubah pada satu masa ke satu masa yang lain, ataupun pada satu situasi kepada satu situasi yang lain. Dia berubah-ubah. Dia tidak suatu yang statik, yang macam tu je semua. Kalau pemikiran kita ni dia statik je macam tu, ni ada masalah lah, ada masalah. Jadi itu sebagai cara mudahnya untuk kita faham kata apa itu paradigma. Dan Ramadan, kita kaitkan paradigma ni dengan Ramadan, dengan bulan yang kita sedang lalui sekarang ini, dan kita nak kaitkan, mungkinlah dalam perbincangan kita ni, kita kaitkan dengan Ramadan ini satu alat, satu suasana atau satu mikrofon ni nak jatuh. Satu suasana, satu alat yang boleh mengubah paradigma itu. Boleh mengubah set pemikiran kita daripada biasanya kita panggil anjakan paradigma, iaitu biasanya dia berubah, dia menganjak daripada yang baik kepada yang lebih baik lah. Jadi doktor, saya nak bagi peluang dulu kepada doktor untuk
review secara umumnya tentang tajuk kita ni. Silakan. Okey. Terima kasih Ustaz Abdul Sattar. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi ini dan semua pendengar atau penonton yang bersama-sama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dirahmati rancangan yang kita adakan ni dan diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengucapkan kesyukuran kerana diberi peluang untuk bersama-sama dalam webinar ni untuk kali kedua. Pertama bersama dengan Dr. Muhammad Rozzi dan kali ini bersama-sama dengan saya lah. Jadi kita gunakan peluang ini untuk mempertingkatkan pengetahuan, kefahaman dan seterusnya menjadi pemangkin untuk kita bergerak dengan lebih cemerlang. Berbalik kepada apa yang disebut oleh pengacara tadi, sebenarnya suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita iaitu pemikiran. Kerana pemikiran ini akan menggerakkan semua kemahuan yang dikatakan sebagai niat, fokus dan juga tindakan. Sebab itu dalam Islam sendiri kita diarahkan ataupun diajar supaya berdakwah. Dan dakwah utama kita adalah melalui penerangan, bayan, kemudian irsyad, iaitu melalui bimbingan. Jadi apabila manusia ni diberi pengetahuan, maka dengan pengetahuan itulah mereka dapat memikirkan suatu perkara, dan dengan pemikiran itulah yang menggerakkan mereka untuk bertindak mengikut yang sebenarnya. Saya tertarik membaca pagi tadi satu kisah seorang mu'allaf dari Sabah. Dia seorang Chinese. Kemudian dia cerita dari kecil lah suka berfikir, membaca. Dari seorang Buddhis, beliau sentiasa memikirkan tentang kehidupannya. Di antaranya ialah dia fikir mengapa pula ayah dia nak masuk neraka. Sebab ayah dia ni seorang yang diberitahu oleh ibunya seorang yang sangat baik. Tolong orang, tak pernah marah kawan dan sebagainya. Jadi benda ni menimbulkan suatu yang perlu dirasa perlu selesaikan. Adalah tidak wajar seorang yang baik masuk neraka pula. Kemudian setelah lama tu dia berubah pula kepada agama Kristian setelah diberitahu tentang ketuhanan dalam Kristian. Jadi setelah dia berada dalam Kristian, dia membaca, bincang. Dia rasa ada perkara yang tidak benar. Dan akhirnya bila dia diperkenalkan dengan Islam, dia mula membaca, berfikir, dan dia lihat di situ kebenaran, perbezaan di antara apa yang disebut dalam agama Kristian dan juga dalam agama Islam. Yang saya nak bawa sini adalah bagaimana seorang itu yang boleh berubah di satu keadaan pada satu keadaan lain, satu keadaan yang lain dengan lebih baik apabila paradigma berfikir itu dapat diubah dan dia berpegang kepada konsep pembuktian ataupun hujah yang boleh memberi suatu kepuasan. Jadi apabila perkara ini berlaku dalam pemikiran seorang, dia akan dapat bergerak kepada suatu yang lebih baik lah. Kalau kita lihat kepentingan mengubah paradigma ataupun cara berfikir seseorang itulah. Boleh tu, Ustaz? Boleh. Okey. Kena tu. Okey, start kata dulu Okey, kalau gitu. Okey. Jadi saya daripada apa yang Tuan Pengarah Doktor sebutkan tadi bahawa macam seorang mu'allaf tadi ataupun seorang Cina tadi, dia cuba berfikir dengan set pemikirannya yang berpandukan kepada pengalamannya ataupun berpandukan kepada pengetahuannya. Jadi ia akan menganjak daripada satu tahap kepada tahap yang lebih tinggi. Maksudnya kita dah boleh katalah dia itu sudah berlaku satu anjakan paradigmanya. Saya ada
semalam juga saya ada tengok satu klip video seorang Cina juga ni. Dia cuba nak berpuasa. Dia cuba nak puasa walaupun satu hari dia kata dia nak try. Sebab ada seorang Cina sebelum tu yang selebriti lah Cina ni, perempuan Cina Kelantan yang viral di TikTok, di tu Mek Yun kata. Mek Yun ni dia dah puasa tapi dia gagal. Dia puasa satu hari sampai pukul 5 petang dia gagal. Jadi yang Cina seorang ni, budak Cina seorang ni, dia kata dia nak challenge lah, dia macam dia nak challenge diri dia untuk lawan Mek Yun ni. Akhirnya dia berjaya puasa satu hari. Dan baru dia rasa oh begini maksudnya puasa ni memang susah lah. Memang susah, azab dia kata. Pukul 3, pukul 2 tu dia dah mula rasa tak selesa dah. Sehingga dia boleh tahan sampai pukul 5, dia kata sampai Mek Yun, patutlah Mek Yun buka pun. Memang habislah, down habis. Tapi dia cuba alihkan fokus pandangan, fokus dia buat kerja tu ni sehingga sampailah 7.30 dan akhirnya dia berjaya untuk puasa satu hari. Dan bila tu saya tengok yang lepas dia berbuka tu, dia kata, oh, maksudnya dia kagum dengan orang Islam ni boleh berpuasa bukan setakat satu hari tapi satu bulan. Tentu dia kata puasa ni bila boleh puasa sampai satu bulan ni mesti ada sesuatu hasil yang dapat selepas puasa tu. Takkanlah bila puasa sebulan lepas tu habis macam tu je. Maknanya sia-sialah kerja dia. Jadi tentu ada sesuatu yang yang di sebalik kenapa kena puasa sampai 30 hari, 29 hari tu. Takkan lepas puasa macam tu je habis. Mestilah ada something, ada sesuatu. Maknanya kita nak kaitkan dengan puasa pula dengan anjakan paradigma ni. Kalau boleh doktor boleh jelaskan. Okay. Mungkin ni panjang sikit lah jawapan ni. Tak apa. Tahu Kalau tak apa, kalau ada apa-apa mungkin saya akan jampuk sikit. Boleh kot? Okey. Baik dah. Okey. Puasa ni sebenarnya kalau kita rujuk pada Al-Quran dia ada beritahu lah kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lah. Dan kata dapat kita fahami bahawa ibadah puasa ni bukan ibadah yang baru kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia telah diwajibkan juga kepada umat-umat yang terdahulu. Dan kata kalau kita melihat puasa ni sebagai satu ibadah yang khusus berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia satu ibadah yang memang telah disyariatkan sejak awal dan mempunyai nilai yang tersendiri dalam membentuk hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat pula puasa ni sebagai suatu yang punya hikmah dalam hubungan sosial atau hubungan sesama manusia, maka kita akan dapat melihat bahawa pensyaratan puasa ini mempunyai nilai yang sangat signifikan dengan kehidupan manusia ni dari zaman dahulu sehinggalah sampai ke syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu puasa ni bila dikaitkan dengan ibadah, maka kita kena kembali kepada konsep ibadah tu. Dalam Islam kita ada ibadah khusus dan ibadah umum. Di puasa ni sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempunyai kita katakan kaedah atau cara yang tersendiri. Dan dalam Islam ni bila kita ibadah, ia menunjukkan satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kata kalau soalan tadi merujuk mengapa orang Islam mampu berpuasa 30 hari ataupun 29 hari sebulan lah secara mudah, sebulan bulan Ramadan sebagai puasa wajib, maka ini perlu dilihat sebagai satu ketaatan, sebagai ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya sebagai satu iltizam terhadap syariat. Dan apabila ia diwajibkan di dalam Islam, maka menjadi satu kewajipan pula kepada umatnya yang taat untuk iltizam dengan syariat yang mereka yakini. Yakin tadi tu berdasarkan kepada paradigm kita tadi, iaitu pemikiran yang menghasilkan kepada i'tiqad, keyakinan kita kepada syariat tadilah. Dan untuk meyakinkan kita untuk berpuasa selama sebulan,
ia merujuk kepada rohani kita lah, iaitu hati seseorang itu yang meletakkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kecintaannya kepada diri sendiri ataupun keperluan sehariannya. Baik, itu kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita seharian yang sudah biasa dengan rutin seharian, makan, minum dan juga aktiviti-aktiviti lain yang dibenarkan oleh syarak, dan diubah pula meninggalkan aktiviti tersebut walaupun dalam keadaan orang Islam yang biasa puasa pun merasa berbagai cabaran dalam melaksanakan puasa, dan bagi mereka yang tak puasa, bagaimana disebut tadi, ada yang berjaya satu hari dan merasa begitu perik, dan ada yang gagal. Ini semua kerana apa? Kerana hati seseorang manusia itu yang beriman pada Allah mempunyai rasa cinta yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perasaan cinta ni dia tak sama lah. Macam kita sayang pada sesuatu lah. Sayang pada anak pun dia ada beza-beza juga, walaupun kita dilarang menunjukkan perbezaan tersebut. Tapi sudah pasti di hati ni dia berbeza lah. Bahkan kalau orang ada isteri lebih daripada satu pun dia berbeza kat sayang tu. Di antara seorang isteri seorang isteri dan seorang lain. Tapi itu perkara yang memang tidak dapat dikawal oleh manusia. Tapi bagaimana awamil, faktor-faktor itu kita perlu pastikan, kita kena raikan supaya hati yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, tahap kecintaan tu, level itu dapat dipertingkatkan, upgrade pada setiap masa. Terutamanya peluang yang diberikan pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, yang di dalamnya dipenuhi dengan pelbagai keistimewaan. Jadi kalau nak sebut keistimewaannya sangat banyaklah, antara sebut dari Al-Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan yang kedua tadi, yang kedua pula sebagaimana yang dibincangkan, diwajibkan puasa. Jadi dua perkara yang sangat besar ni. Pertama, penurunan Al-Quran yang menjadi mukjizat kubra bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekal sehingga hari kiamat, hudan lil muttaqin, sangat hebat. Kemudian ada satu lagi ibadah puasa yang memang telah disyariatkan dari sejak sebelum zaman Nabi Muhammad atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kembali pada dua ni saja, menunjukkan kehebatan bulan Ramadan itu sendiri. Jadi di sinilah saya rasa antara faktor yang terbaik untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di kesempatan ini juga sewajarnya kita menjadikan platform di bulan Ramadan ini untuk kita islah ibadah kita. Jadi kalau kita sekadar ibadah untuk mendapat keuntungan, itu satu peringkat, level yang rendah. Tapi bagaimana level tadi dapat ditingkatkan menjadi satu level yang lebih tinggi, iaitu kerana kecintaan kita kepada Allah. Sebab oleh Ibn Taymiyah sebagai ghayatul hubb wa ghayatul khudu', kemuncak kepada ketaatan, kecintaan dan juga kemuncak kepada ketundukan hati. Mana perlu ada sebaik mungkin cinta kita kepada Allah SWT, sebaik mungkin ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di islah ibadah ni, kalau kita boleh capai, dia ada dua perkara yang paling utama. Sebab banyak disebut di berbagai buku ke atau platform kita mendengar, manusia ni diujilah untuk yang terbaik. Ya berduakum ayyukum ahsanu amala. Dan dalam menguraikan ni, kebanyakan ulama menyebut apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad, dua unsur yang utama lah. Yang pertama, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi dasar ataupun asas penerimaan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu syaratnya lah. Ibadah ni hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia dilakukan secara ikhlas. Dan di sinilah, di bulan puasa ni lah, bulan Ramadan ni lah platform yang terbaik untuk kita mempertingkatkan, polish balik kita punya keikhlasan. Dalam banyak-banyak ibadah,
ibadah puasa ni lah ibadah yang dikatakan secara nampaknya lah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita Menguji semayang mana keikhlasan gitu menguji Sangat keikhlasan. menguji keikhlasan. Ya. Ya. Hmm. Kalau kita semayang, orang nampak kita semayang. Kalau di rumah Betul. pun isi kita nampak kita semayang, anak kita nampak semayang. Kalau kita masjid lagi lah, orang nampak kita semayang. Kan? Begitu juga kalau kita haji lagi lah. Semua orang nampak kita. Siap buat kenduri sebelum menunaikan haji, balik pula ada title lah. Haji dan hajah tu. Jadi kita tak katakan tidak ikhlas. Tapi puasa ni orang tak tahu. Kita puasa pun tak. Jadi itu semata-mata urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sebenarnya peluang yang terbaik. Bagaimana bulan puasa ini dapat mengajar kita memastikan kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi dapat menghasilkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata selepas ni apa saja yang kita buat, dasar utama kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia ni melihat faqul malu fasayarallahu amalu wa rasuluhu wal mu'minun, memang betul lah. Allah melihat, Rasul melihat, dan orang mukmin melihat. Tapi keutamaan kita tadi itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua dalam istilah ibadah ni iaitu sesuai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah ni dia taufiki lah. Taufiki ni artinya sesuatu yang datang berdasarkan wahyu. Sama ada wahyu pada Al-Quran Al-Karim ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Contoh puasa ni mengapa sebulan? Mengapa dari terbit fajar hingga ke terbenam matahari atau maghrib? Di semua itu adalah ketentuan daripada syarak yang kita perlu ikut. Dan bagaimana kita sangat meyakini dari segi ibadah puasa ni, kita sangat meyakini lah dari segi fizikal ni, tak makan tak minum ni dan juga tidak berhubungan suami isteri ni, memang kita akur dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada apa yang diajar Rasulullah SAW dan juga apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Namun begitu, kita sebenarnya juga perlu memastikan bahawa setiap tindakan kita memenuhi yang dikatakan itba' Rasul, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul tu, sunnah tu haqqu an yuttaba', dia adalah lebih berhak atau diutamakan untuk diikuti. Diikuti. Baiklah, kalau saya boleh sambung terus Ustaz Saya sambung boleh? Okey, boleh. sambung terus. Saya sambung terus Ya. Oleh itu marilah kita sama-sama membuat refleksi lah. Refleksi terhadap diri kita untuk kita sama-sama mempertingkatkan kualiti kita. Yang pertama dari segi keikhlasan tadi tu, dan yang kedua dari segi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ada satu hadis yang sangat baik untuk kita hayati berkaitan dengan berkatnya niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana diceritakan bahawa daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang lelaki telah bernekatlah atau berazam bahawa dia mau bersedekah dengan satu sedekah. Kemudian dia nak menunjukkan ikhlas dia tak bersedekah waktu siang. Dia bersedekah pada waktu malam dan dia telah memberi sedekahnya kepada seorang pencuri. Jadi bila siang hari orang bercerita, rupanya dia telah memberi sedekah kepada seorang pencuri. Maka dia berkata, Allahumma lakal hamd. Segala puji bagi kamu, rupanya saya terbagi sedekah tadi kepada seorang pencuri. Jadi malam esok dia bersedekah lagi. Kali ini terberi pula kepada seorang penzina pula.
maka sama juga ucapannya bahawa dia telah melakukan sedekah tersebut lah. Kemudian malam yang ketiga tu dia keluar lagi dan dia telah memberi pula sedekahnya sebab malam tak kena orang kan, kepada seorang yang kaya. Maka bila bercerita pagi tu diketahui bahawa orang bercerita ada seorang yang telah bersedekah kepada seorang yang kaya. Maka dia kata macam menyesal lah ataupun tidak tepat sebagaimana hajatnya nak bersedekah kepada orang yang sebenarnya sehingga dia sanggup bersedekah pada malam untuk memastikan dia ikhlas. Maka pada malamnya dia tidur, maka dia bermimpi bahawa sedekah yang diberikan kepada pencuri itu moga akan menghalang pencuri itu dari melakukan pencurian lagi. Dan sedekah kepada penzina perempuan tadi itu semoga ia akan menghalangnya dari berzina, dan adapun sedekahnya kepada orang fakir itu menjadi iktibar kepadanya untuk memberi sesuatu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini jelas menunjukkan bagaimana walaupun tersalah tapi disebabkan niat yang ikhlas tadi itu ia memberi impak kepada orang yang melakukan kesalahan tadi setelah menerima sedekah tadi untuk dia berubah menjadi seorang yang baik. Artinya fokus kita adalah kepada tindakan kita bagaimana nak mempertingkatkan keikhlasan khususnya suasana yang ada pada bulan Ramadan ni lah. Dan kalau kita nak reflect balik saya bawa secara ringkas supaya kita dapat mengubah tadi tu paradigm kita dalam ibadah ni untuk memastikan kita benar-benar mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab ramai dalam kalangan kita dia azmatul fiqh ni. Dia ada prinsip pemikiran. Satu, azmatul manhaji. Yang kedua, azmah tatbiq manhaji. Manhaj ni tidak jadi masalah sangat. Mungkin ada krisis di manhaj. Sebab kita, saya yakin semua orang yakin kita mesti berpegang pada Al-Quran, sunnah Nabi. Tapi di segi tatbiq, pelaksanaan dia tu, aplikasinya ramai orang menjemput mengikut sunnah Nabi, tapi kerap kali kita meninggalkan pula sunnah Nabi dalam tindakan kita kerana pelbagai faktor lah. Terutama faktor persekitaran kita yang kadang-kadang tidak menonjolkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pekerjaan ataupun ibadah kita seharian. Saya bawa atau kaitkan dengan puasa yang contohlah. Bila kita berbuka puasa lah kan, kita biasa membaca doa Allahumma laka aslamtu kan, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi Abu Daud sendiri mengkritik hadis ni sebagai hadis yang dhaif lah, dan ia memang dhaif lah. Sedangkan ada dalam hadis Abu Daud juga hadis yang sebelum tu, iaitu zahabal sama'u wa batalatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Yang ni sahih. Kan? Yang ni sahih. Tapi ramai dalam kalangan kita membaca hadis yang saya sebutkan pertama tadi. Walaupun hadis ni nombor 2 susunan dalam Sunan Abi Daud, dan dia mengkritik sini hadis ni. Sedangkan hadis zahabal sama'u tadi tu ada hadis yang sahih dan letak di atas lagi. Jadi disebabkan kebiasaan kita yang ni, dan dalam media masa pun selalu disebut yang ni, maka kita meninggalkan hadis yang sahih itu zahabal sama'u. Jadi kita kena ubah ni balik. Bulan Ramadan ni sebagai satu perubahan untuk kita apabila berbuka puasa secara khusus lah. Ini doanya secara khusus. Sahih. Kita kurangkan yang baik, bukannya berdosa. Ulang ada orang tanya berdosa ke baca? Tidak berdosa, doa ni apa-apa lah baca doa kan. Tapi yang terbaik. Sebab kita membincangkan tadi menjadi insan yang terbaik dan mengubah paradigma kita yang akan mengubah tindakan kita lah. Jadi kalau secara umum kita yakin puasa itu antara tempat yang paling mustajab kita berdoa, suasananya, maka secara umum kita boleh membaca pelbagai doa yang sahih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada bentuk Allahumma as'aluka atau Allahumma inni a'udzubika yang begitu banyak dia ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Itu. Yang kedua, antara yang kita biasa meninggal sunnah Nabi ni adalah apabila kita berwuduk. Berwuduk. Dalam kalangan orang Melayu ni, kita biasa berwuduk hanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala
telinga, kaki itu je. Ya. Sedangkan kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, jelas pada Rasulullah SAW telah mengajar cara yang berwuduk yang lengkap, yang sepatutnya menjadi amalan kita. Ini semua di Sahih. Cara mudahnya saya ringkaskan lah. Kalau hadis ni ialah dia mestilah bermula dengan membasuh tangan lah. Terutama kalau pagi nak berwuduk, kena basuh tangan dulu. Seterusnya barulah kita berkumur-kumur, kemudian memasukkan air dalam hidung, kemudian kita membasuh tangan hingga ke siku. Bila sebut tangan hingga ke siku, mana siku tu kemudian sampai airnya, bukan dari siku ke jari. Bukan Kemudian jiru. bukan jiru, dia terbalik. Kemudian kita menyapu kepala. Tadi basuh, tangan tadi basuh. Dia bukan sekadar jiru air, dia kena gosok, nama pun basuh. Kemudian bila sampai ke kepala, dia adalah menyapu kepala. Menyapu satu kepala lah, dia bukan sedikit. Sapu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dia membenarkan. Benar ni bukan suruh. Maknanya sah tu sapu sebahagian kepala, mana-mana bahagian pada rambut tu, kepala tu tak ada rambut pun sah. Tapi kita lihat sunnah tadi, tak ada ulama yang melarang pun, memang semua menggalak. Kemudian membasuh kaki. Kaki kena basuh sehingga ke buku lali. Jadi itu sunnah Nabi SAW dan ditutup dengan doa. Dan yang terbaik lagi, selepas itu kalau kita ada masa, kita semayang sunat wuduk lah. Dan Rasul beritahu dalam hadis ni, man tawadda'a nahwal wudu'i hadza thumma qama faraka'a raka'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul beritahu syarat dia. Siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, yang bermula dari basuh tangan tadi tu sehingga basuh kaki, itu yang sepatutnya menjadi amalan kita seharian lah. Yang biasa kita buat tu sah, bukan yang tak sah. Tapi dia punya macam periksa lah. Kan periksa lulus berapa peratus? 50 lulus. Okey, maka penuh 100. Di mana kita nak berada ni? Kadang-kadang kita tak perasan. Rupanya kita berada 55 markah je. Sedangkan kita mencapai 100 markah tersebut. Jadi kita kena kembali balik. Bila wuduk dalam keadaan normal, biasa, tak ada apa-apa halangan, kita wuduk sebagaimana wuduk Rasulullah SAW lah. Dan juga berkaitan dengan soft solat ni, terutama solat tarawih dan juga selepas PKP ni antara yang saya lihat ialah selepas PKP ni soft ni kok dan saya nampak. Kalau dulu kita elok tertutup kan, susun elok. Sekarang ni saya nampak ikut sempat je. Kadang belah belakang tu, belah kanan lah, kemudian duduk di belakang sana satu kelompok, sana satu kelompok, seolah dia rasa soft ni terpulang kepada kita mana kita nak diri lah. Itu satu kesilapan lah. Di soft ni dia mesti rapat, kita pun dah ada kebenaran. Kemudian dia bermula dari tengah lah. Baru ke kanan. Kemudian ke kiri. Kalau semua nak kanan pun kita tak larang lah. Tapi utamanya kanan dan kiri. Dia susun dia elok. Jadi bukannya berterabur ikut selera. Itu satu. Yang kedua, dalam solat ni bila sunnahnya lah idza kabbara kabirul. Bila imam tu bertakbir, maka makmum kena bertakbir. Bukannya ditunggu dulu. Kalau dekat amin. Dah habis amin, barulah apa nama? Amin, barulah. Dia kat tempat Fatihah sudah. Barulah ditakbir, kemudian ikut imam. Ini pun kena ubah lah. Kita bukan membicarakan sah tak sah, kita membicarakan ketepatan, kesempurnaan. Kesempurnaan tu. Sebab ini bulan puasa ni kita nak capai yang terbaik lah. Jadi kita ikut imam. Sehinggalah imam idza salama salimulah. Apabila imam beri salam, kita pun memberi salam. Itu dari segi ini pun perlu diambil perhatian lah. Jangan kita mengambil mudah berkaitan dengan soft solat. Satu kisah berkaitan dengan solat ni saya nampak kita tinggalkanlah doa iftitah lah. Betul. Atau istiftah. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk Hanbali, Hanafi, kecuali Maliki je lah, semua digalakkan membaca doa iftitah ataupun istiftah ni, kecuali solat jenazah je. Solat jenazah tidak disunatkan, membaca Fatihah. Kebanyakan dalam kalangan kita, termasuk imam saja, dia tidak membaca doa istiftah atau iftitah. Sedangkan dia merupakan sunnah Nabi SAW. Bahkan
Apabila kita mengira ataupun berpegang pada pendapat mengatakan bahawa selepas saja solat Isyak itu termasuk dalam qiyamul lail, Ya. maka sebenarnya ada doa iftitah ni yang khusus diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara doa Allahumma rabba Jibril wa Mikaila, itu kan, wa Ya, ya. Israfila wa samawati wal ard. Itu sahih. Rasul menyebut ataupun diriwayatkan oleh Aisyah untuk qiyamul lail. Ataupun Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Itu pun sahih diriwayat Bukhari dan Muslim. Itu khusus untuk doa istiftah atau iftitah ni bagi qiyamul lail. Yang termasuk juga adalah solat tarawih yang kita lakukan ataupun solat witir. Ataupun kita boleh baca yang pendek, contohnya apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk la ilaha illa ghairuk. Ataupun yang digalakkan juga dalam mazhab Syafi'i bagi solat fardu pun kita baca doa ini, itu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib, sehingga habislah. Jadi bila kita meninggalkan doa ni, kita rugilah. Sebab yang satu sunnah Nabi, dan yang kedua memang kita digalakkan supaya berdoa dalam kata memuji Allah SWT ataupun memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berpesan kepada imam dan juga makmum di kalangan kita, ada masa diberikan ruang sedikit, imam baca doa iftitah dan juga makmum membaca doa tersebutlah. Dan satu lagi yang kita biasa tinggalkan sebab kita nak cepat ni, nak cepat tamat solat. Solat tarawih ni kalau boleh lagi cepat lagi bagus tamat. Sedangkan salaf lagi lama lagi bagus. Iaitu kita juga meninggalkan doa sebelum memberi salam ni, atau dubur solah ni, di penghujung solat ni. Dan kita pula sibuk doa selepas solat tu. Bukan salah doa selepas solat, tetapi dari segi sunnahnya keutamaan kita adalah membaca doa sebelum memberi salam. Walaupun dia disunatkan, tapi ia merupakan sunnah Nabi yang sepatutnya kita utamakan. Bahkan menurut Ibn Hazm Az-Zahiri, dia adalah wajib. Mana mesti baca doa sebelum memberi salam dalam pelbagai riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Abu Bakar pernah bertanya ataupun diajar Rasulullah SAW, antara doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira atau katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan Abu Bakar tidak pernah meninggalkan doa ini sejak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat beliau. Jadi kalau Abu Bakar pun tidak meninggalkan doa ini, orang yang nombor satu rankingnya dalam kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah ni ranking pertama ni, orang paling hebat ni, terbaik lah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar pun tidak meninggalkan doa ini dan tidak mengubah doa ini sebagaimana dia Rasulullah SAW, maka menjadi tanggungjawab kita lah. Kita juga beramal dengan doa ini, di mana jauhnya kita martabat kita dengan Abu Bakar yang begitu hebat dari segi keimanan dan pengorbanannya dalam Islam lah. Ini antara perkara yang perlu kita ambil perhatian supaya dapat dibaiki. Kan Ustaz Abdul Sattar bagi soalan lagi? Okey, saya ada ada sikit soalan. Macam ni, saya rasa jelas tadi apa yang doktor terangkan, bahawa saya tengah duk cari ni sekejap. Apa ni, anjakan ataupun paradigma kita tadi ialah untuk mencari kesempurnaan lah, kita katakan. Maksudnya Ramadan ini dia mengajar kita ikhlas. Satu, ikhlas. Dua, yang tadi tu disiplinnya apa semua tu. Disiplinnya yang tadi kita start puasa terbitnya fajar. Kita start berbuka bila masuknya maghrib. Maksudnya ni disiplin ini tanpa ada orang yang pantau kita kan.
Ya. kita melakukan disiplin ni tanpa tak ada siapa yang pantau kita. Jangan lagi, jangan lagi, jangan, kecuali kita dengan anak-anak lah. Kita pesan Ya. jangan buka lagi, jangan buka lagi. Tapi maksudnya kalau kita sendiri, kita Ya. dapat laksanakan disiplin tu begitu cantik sekali. Macam tadi jugalah, ikhlas tu, daripada keikhlasan tu saya rasa, daripada keikhlasan kita berpuasa, maka dia akan melahirkan satu disiplin. Satu Hmm. disiplin dalam puasa tu. Jadi kalaulah disiplin dalam puasa ini, ikhlas dalam puasa ini kita bawa pergi kepada solat, rasanya dia akan jadi macam ni juga. Maksudnya Ya. disiplin kita dalam solat tanpa kena orang paksa, orang pantau. Kita boleh rapatkan saf, kita boleh betulkan saf, sama ratakan saf, kita boleh mulakan daripada macam doktor kata tadi, idza kabbara fakabbiru tu kan. Apabila imam takbir, kita kena takbir. Maksudnya disiplin dalam puasa tu sebenarnya yang sebab tu mungkin salah satu sebab puasa ni sampai 30 hari supaya kita jadi tabiat. Berdisiplin ni dia hari-hari 30 hari, lepas tu mungkin dah jadi tabiat lah. Jadi itu cuma yang kita hairannya ialah dalam bulan puasa kita begitu disiplin dengan puasa kita. Kita tak telan air liur, padahal kalau nak telan tak ada siapa yang tahu pun. Kita tak telan kahak ke apa benda. Mana jaga sungguh, disiplin sungguh. Tapi kenapa dalam ibadat-ibadat lain jadi pelik, kita tak berdisiplin sangat. Kita buat ikut suka kita, padahal sama je bila disebut solat, disebut apa, mesti nak kepada ikhlas, nak kepada disiplin tadi. Maksudnya kata kunci yang paling besar ialah ikhlas lah. Daripada keikhlasan tu, datanglah disiplinnya apa untuk kita nak jaga ikhlas kita tu. Datanglah disiplin ikut syaratnya apa semuanya. Tapi yang satu yang pelik lah, saya rasa dia kita boleh buat dalam puasa, tapi tak boleh buat dalam yang lain-lain. Jadi sangat pelik. Mungkin ini tidak didedahkan saya rasa kepada masyarakat kita tentang kaitan di antara satu ibadat dengan satu ibadat yang lain tu sepatutnya ada kaitannya, tapi mungkin tidak didedahkan sangat. Puasa dengan puasanya, solat dengan solatnya, zakat dengan zakatnya, macam suatu yang berasingan, bukan suatu yang saling lengkap melengkapkan. Jadi yang ini saya rasa perlu dianjak, perlu diubah paradigma ini, pemikiran yang mengasingkan satu solat dengan satu solat, satu ibadat dengan satu ibadat, perlu dicantumkan biar solat dapat membantu puasa, puasa dapat sempurnakan zakat, zakat dapat sempurnakan haji. Saya rasa itu sangat cantik lah kalau kita dapat gabungkan semua ibadat, terutamanya rukun Islam yang 5 itu, digabungkan, maksudnya dengan akhirnya dengan 4-5 rukun Islam digabungkan sekali, dia akan mengukuhkan lain-lainnya, muamalat kita, disiplin dalam muamalat kita, disiplin dalam kerja buat kita harian, dalam kerja kita ni lah, kalau pelajar dalam dia belajar. Digabungkan 5 rukun Islam tu dapat diaplikasikan dalam kehidupan dia sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang apa saja. Saya rasa ini yang saya rasa kalau doktor boleh panjangkan sikit apa yang saya kata tu, apa yang saya cakap tu, kalau saya rasa cantik sangat kalau kita dapat yang tu. Kalau silakan. Terima kasih Ustaz. Baiklah. Sewajarnya kita melihat syariat ni secara holistik dan tidak terpisah-pisah atau suku-suku Ya. Saya ni cakap suku-suku, saya dulu tak faham juga. Ada asing-asing lah. Asing-asing. Sebenarnya kita kena melihat secara holistik bahawa dalam ibadah ni dia merangkumi keseluruhan perkara lah. Walaupun kita nampak satu sudut dan kita tidak melihat suatu sudut yang lain. Jadi pengasingan ni mungkin berlaku kerana tarbiyah kita, pendidikan kita, ataupun disebabkan oleh kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu ibadahnya. Jadi mari kita sama-sama merujuk kembali dalam satu hadis
yang disebut sendiri oleh Imam An-Nawawi, saya lupa nombor hadis nombor 1 kan berdua iaitu berkaitan dengan soalan seorang lelaki bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dia bertanya yang pertama mal Islam, yang kedua mal iman, yang ketiga mal ihsan. Dan Rasul kemudian menyebut di hujung tu kan, bertanya pada Umar, "Atadri mana sa'il?" Adakah kamu tahu siapa yang bertanya? Jadi Umar jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Rasul beritahu, wa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Ia sebenarnya adalah Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi kalau kita lihat apa yang diutarakan soalan tadi, pertama Islam, yang kedua iman. Islam ni lebih pada yang kita nampak perbuatan sebab itu Islam, menyerah diri. Yang kedua iman, yang lebih kepada kepercayaan. Dan yang ketiga bagaimana gabungan kedua tadi tu dipertingkatkan yang dalam bentuk ihsan. Yang dikatakan oleh Rasul, apabila kamu menyembah Allah, hendaklah kamu bila kamu beribadah anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini dia punya standard dia untuk sampai berihsan, dan gabungan ketiga-tiga ni merupakan din. Sebab itu disebut liyu'allimakum dinakum. Jibril datang untuk mengajar kamu. Maka sebenarnya tidak wujud pemisahan dalam Islam dari sudut fizikal kita ke, rohani kita ke, perkara yang berkaitan hubungan kita dengan Allah SWT ataupun hubungan sesama manusia. Ia mesti dilihat dan digabungkan dalam suatu tindakan. Yang dikatakan tadi apa? Bermula dari paradigm tu kita. Cara kita berfikir. Itu saya nak tambah sikit berkaitan dengan puasa ni, para salafus soleh sangat menekankan berdasarkan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pembersihan rohani ni. Sebab itu kalau kita lihat banyak dalam kalangan mereka menyebut ataupun memberi kata-kata hikmah berkaitan dengan perkara ni. Contohnya Umar ni berkata, laisa siyamu minasyarabi wat ta'ami wahdi walakinnahu minal kizbi wal batili wal lagwi. Puasa ni bukan semata-mata ataupun bukan satu-satu kerana meninggalkan minum dan makan saja. Tetapi ia juga adalah meninggalkan menipu. Kita kadang tak perasan banyak kita menipu ni. Dalam urusan agama pun menipu. Hadis tak sahih kata sahih pun menipu. Dan banyak lagi perkara yang kadang-kadang sebenarnya menipu kita tak perasan menipu. Yang kita perasan tu satu hal lah, yang tak perasan kena tinggalkan. Wal batil, berkata benda-benda yang batil atau buat benda-benda yang dilarang oleh agama ataupun memang jelas bertentangan dengan nilai ataupun budaya. Wal lagwi, perkara yang melalaikan. Banyak perkara melalaikan, terutama zaman kita ni, dunia di hujung jari ni, kemudahan kita ni bila kita tersilap banyak membawa kepada perkara yang melalaikan. Kadang-kadang pelajar sekolah ni 4-5 jam TikTok. Kalau benda yang baik tak apa. Kalau benda yang mendatangkan manfaat, itu suatu kebaikan. Tapi bila ada suatu hiburan atau perkara yang membawa kepada yang dikatakan tadi, kizbu, batil tadi, ia merugikan. Jadi bulan puasa Umar kata, perkara ni semua kena tinggal. Jabir pula berkata, idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kizbi wal ma'athim wa da'adha khadimah. Itu apabila kamu puasa, hendaklah kamu puasa di sudut pendengaran. Mana jaga telinga. Kemudian jaga pandangan dan jaga lisan kita. Termasuk tulisan ini. Dari menipu atau perkara mendatangkan dosa, dan jangan sesekali menyakiti pembantu. Ini sama kan? Mana melarang kita melakukan perkara-perkara dari segi apa? Nilai ataupun akhlaknya tidak baiklah. Dan berpuasa juga ditambah lagi waliyakun alaika wiqar. Hendaklah kamu berada dalam keadaan wiqar, tenang. Sakinah. Bahagia. Yauma siyamika. Pada hari kamu berpuasa. Jadi banyak bertenang. Ketika puasa ni jangan cepat marah. Berfikir dengan matang dan jangan jadikan wala yaj'al yauma
fitrika wa yauma shaumika sawa. Dan jangan sekali menjadikan sama je hari puasa, hari tidak puasa. Ini disiplin yang sangat ditekankan oleh para salaf sebagaimana didik Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wa amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis Bukhari. Maknanya sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tak betul, menyeleweng, salah, beramal dengan perkara yang salah tadi tu, maka tidak ada keperluan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia meninggalkan makan dan minum. Tidak ada ganjaran si Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi apabila kita melihat ini, sehingga kan para salaf ada yang berfatwa bahawa melakukan perkara-perkara yang demikian tadi tu, termasuk Aisyah tak saksian, ia termasuk perkara yang mubtil, yang membatalkan puasa. Mana mereka melihat dari sudut yang luas, menyeluruh atau holistik, mestilah digabungkan larangan-larangan disiplin dari sudut fizikal tadi dan disiplin dari segi kerohanian untuk memastikan puasa tadi lengkap, sempurna, dapat ganjaran yang maksimum. Dan ini yang kita nak bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita dilatih 30 hari sebagai latihan, mana kita lulus selama 30 hari ni, kemudian sambut raya tu kita lulus satu. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita seharian untuk memastikan perkara ini berjaya diterapkan dalam kehidupan. Begitu para salaf soleh disebut oleh Ibn Rajab bahawa mereka ni berdoa pada Allah supaya sampai bulan Ramadan 6 bulan awal. Minta pada Allah supaya sampai ke bulan Ramadan ni. Dan setelah mereka berpuasa, tamat puasa, berdoa pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti bila mereka berdoa ni, mereka mengawal diri mereka dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya doa mereka ini makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya untuk mendapat hasil daripada Ramadan ini, ia juga perlu pada mujahadah. Usaha-usaha yang kita lakukan selepas dari bulan puasa, mengikut disiplin yang kita amalkan bulan puasa, seterusnya sehingga puasa yang akan datang. Boleh Ustaz? Kesambung lagi? Soalan-soalan Ustaz. Okey, sekarang kita pun dah masa kita pun pukul 11.55. Kita boleh pergi sikit lagi. Boleh sikit lagi lah kalau doktor rasa doktor masih free kan dalam setengah jam lagi kok. Boleh, okey. Tapi mungkin tak sampai setengah jam lah. Cuma saya nak okey, satu yang daripada banyak-banyak yang doktor cerita tadi ialah tentang disiplinnya, tentang matlamatnya, tentang puasa ini matlamatnya. Saya teringat dengan ada seorang ustaz, dia ceramah. Ustaz ni Ustaz Badli Shah ke Ustaz siapa saya tak ingat ustaz ni. Dia bandingkan matlamat ataupun tujuan ibadat ataupun tujuan rukun-rukun Islam ini yang ada yang satu satu tu mengucap dua kalimah syahadah tu jelaslah itu sebagai akidah kita kata. Dia kata ada 4 lagi rukun Islam ini dia ada matlamatnya yang berbeza, dia kata. Matlamat yang berbeza sebab tu tadi saya kata gabungkan matlamat yang berbeza 4 tu dia jadi satu yang sangat kuat. Contoh dia kata solat 5 waktu dia kata. Solat 5 waktu ni Allah sebut dah dalam Quran, dia kata aqimis solah innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya satu target kita solat ni sampai kita boleh sampai solat kita tu boleh mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tak patut, maksiat. Jadi bukan panggil solat tu jadi benteng letak solat di depan gitu. Dia kata maksudnya solat itu mencegah daripada melakukan mungkar dan fahsyak itu ialah kita kena bersolat sampai kita mampu mencegah
sampai kita yang mampu mencegah. Bukan nak harapkan solat datang tolong macam jadi benteng macam tu. Jadi dia Ya. kata ramai yang faham macam itulah. Solat itu benteng kepada fahsyat dan mungkar. Kita nak buat, solat datang halang. Kita nak buat, solat datang halang. Dia kata Ya. bukan macam tu. Dia kata kita kena bersolat, terus solat, dan solat yang sempurna, solat yang sah, solat yang terbaik, sehingga bila kita dah mampu melakukan solat yang baik itu, solat dalam waktunya, solat pada awal waktunya, solat jemaahnya, solat dengan bacaan cantiknya, apa semuanya, sampai kita mampu lawan nafsu kita ini untuk kita nak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Mampu untuk tahan diri kita sendiri yang mampu tak cakap bohong, tak macam tadi, tak ambil rasuah, tak itu, tak ini. Semua kita dengan kita melakukan solat. Okey, satu dia kata. Yang kedua, kita puasa ini. Puasa ini Allah pun sebut dalam Quran, dia kata la'allakum tattaqun. Sehingga puasa itu menjadi sebab ataupun menjadi amal ibadat puasa kita ini boleh menyebabkan kita menjadi seorang yang bertakwa. Maksudnya bukan puasa datang bantu kita, tapi kita lah puasa dengan sebaik-baiknya. Bila kita puasa dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang doktor kata tadi, asas puasa ni ada dua, iaitu satu keikhlasan dan dua disiplin, kan? Dua ni asas ni. Bila kalau kita garap betul-betul ikhlas dan disiplin ini, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa, dia kata. Kata, saya tak ingat siapa, saya tu Ustaz Badli Shah ke siapa yang saya dengar ceramah dia, sangat bagus. Yang ketiga dia kata ibadat yang ketiga ialah zakat. Zakat ini Allah sebut juga, saya tak ingat ayat dia, tapi zakat ini ialah menyucikan harta kita lah, membersihkan harta kita daripada, sebab kadang-kadang harta ni macam mulut kita jugalah. Bila kita bercakap ada yang salah, ada yang biasalah, tersengaja dan tak sengaja apa semua tu biasa. Begitu juga dengan harta, ada yang kita terambil, kadang-kadang kita tak tahu yang harta itu halal ke, ada bercampur dengan syubhat ke, haram ke. Walaupun gaji kita, katalah kita sekarang ni kita makan gaji, adakah kita boleh pastikan bersih 100% gaji yang kita dapat ni? Banyak kita tuang sana tuang sini lah. Jadi zakat itulah yang membersihkan, Jadi untuk nak dapatkan harta yang bersih itu, mestilah kita tunaikan zakat, tunai lagi setiap tahun, tunai zakat fitrahnya, zakat apanya, dan kita kena berusaha supaya kita dapat mengeluarkan zakat, bukan kita berusaha mengelak daripada tak cukup zakat kita tahun ni. Bukan macam tu. Maksudnya kita kena nak bersihkan ini, kena zakat ini. Patutnya kalau zakat tahun ni kita kata zakat harta ke, zakat simpanan ke, zakat apalah, pendapatan ke 5,000. Tahun depan jangan 5,000. Tahun depan biar naik 6,000. Tahun depan lagi biar naik 7,000. Dia kata itu maksudnya membersihkan zakat, baru dia kita kata membersihkan harta kita. Kalau kita duduk mengelak, macam kita duduk mengelak cukai pendapatan tu, hasil pendapatan tu kan. Kalau boleh cari pelepasan banyak supaya kita lepas. Dia kata bukan macam tu. Zakat jangan kita kiaskan dengan cukai pendapatan tu. Cukai pendapatan memang kita cuba cari apa saja, cari resit lah, cari apa untuk banyakkan pelepasan supaya kita kena bayar sikit je. Tapi zakat kalau boleh kita usahakan supaya zakat kita makin setahun makin banyak. Kerana kita nak bersihkan harta kita. Itu konsep dia. Jadi itu yang ketiga. Dan yang akhir dia kata yang keempat ialah ibadat haji. Ibadat haji ini ada juga ada targetnya, ada matlamatnya yang disebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah juga saya rasa. Saya ambil ujung dia, liyushhidu manafi'alahum. Tentang haji ni Allah sebut liyushhidu manafi'alahum. Tujuannya ialah untuk kita dapat menyaksikan, kita pergi ke Mekah itu bukan setakat pergi melancong, bukan setakat pergi tawaf-tawaf itu, tapi untuk melihat, untuk menyaksikan manafi'alahum. Apa yang memberi faedah kepada kita, apa yang dapat kita ambil bawa balik ke tempat kita. Apa yang kita lihat dalam perjalanan, apa yang kita lihat semasa kita di Mekah, apa yang kita jumpa dengan orang-orang yang pergi haji sekalian kita. Yang baik-baik tu, manafi'ah tu,
yang baik-baik itu bawa balik, applykan ataupun aplikasikan di tempat kita. Bermakna dia kata bila kita orang dia pergi haji, dia balik, dia tak bodoh macam macam dia sebelum pergilah. Ha, Ya. biasa kan kita pergi, kita tak pergi mana-mana. Orang kita ni dia orang kampung lah contohnya, dia tak pergi mana-mana. Duduk kawasan dia. Maksudnya bila dia pergi haji, dia balik dia tak macam tu lah. Dia cakap pun pandai, dia tahu dah cerita tentang itu ini kan. Sebab dia dah pergi, dia pergi melihat, dia pergi menyaksikan dan dia bawa balik benda tu yang baik-baik. Dan itu memang berlaku lah. Tapi kadang-kadang tak berlaku pun. Sekadar Ya. dia pergi, dia dapat title haji je. Dia dapat title haji, dia beli serban, dia beli jubah, dia klik rumah dia ni, dia pakai hak tu je lah. Tapi dia tak bawa apa yang dia lihat di sana, baiknya orang di sana, yang jahat tak ambil lah. Maksudnya yang baik-baik di sana banyak. Dia jumpa dengan orang-orang orang yang ikut haji bersama, Ya. dia berbincang semua, balik bawa ke tempat kita. Jadi negara kita ataupun masyarakat kita akan lebih matang, lebih baik dia kata. Dan kalaulah empat-empat ni dia kata kita gabungkan, alangkah cantiknya seorang individu Muslim itu. Maksudnya kenalah dengan apa yang kita bincang hari ni. Ramadan maksudnya ibadah, dia mengubah paradigma kita, paradigm kita. Jadi dia Ya. bukan statik duduk macam tu je. Jadi Ya. gabungan itulah, gabungan. Kalau boleh kita gabungkan, paling tidak pun gabungkan solat dengan puasa ini, gabungkan puasa dengan zakat. Dia akan menjadi seorang insan. Kita ni akan jadi seorang Muslim yang sangat berkualiti lah, sangat berkualiti dalam kerja buat kita, dalam cara kita berfikir. Kita akan lebih matang, kita akan lebih tinggi cara fikir kita lah, dan lebih tepat. Yang pentingnya pemikiran kita mesti tepat dengan apa yang Islam nak. Kalau tinggi pun tak tepat dengan apa yang diingini, dikehendaki oleh Islam, tak jadi juga kan doktor. Jadi kena ada paksi pemikiran kita ialah Islam. Tapi biar kita sampai apa yang Islam nak, kita sampai di situ. Bukan setakat tadilah macam tu, kita dalam bulan puasa ni cari fadilat saja. Baca tu dapat ni, baca tu dapat ni. Cari fadilat saja. Jadi tak boleh, tapi tidak sampai tahap. Kita nak sampai kepada yang tadi yang doktor cerita awal tadi, anjak tu. Maksudnya anjakan itu yang kita nak kan. Dari segala ibadat ni kita perlu kepada anjakan itu. Dan untuk akhirnya doktor, kalau boleh bagi apa-apa yang patutlah dalam 5 minit kah kita sebagai penutup kah dari doktor? Okey. Terima kasih. Ha. Ustaz. Syata baik dah. Sebelum kita kata orang widak sebelum kita meninggalkan, marilah kita sama-sama menimbulkan balik kesedaran dalam diri kita bahawa dalam pelaksanaan apa saja ibadah ni, ia mestilah berdasarkan kepada keyakinan kita bahawa ini merupakan satu syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai kebaikan ataupun hikmah tujuan yang tertentu. Sekalipun tujuan itu tidak kita dapat ketahui secara pasti, tapi sekurang-kurangnya kita meyakini sudah pasti ada kebaikan atau hikmah dari suatu yang disyariatkan. Dan hikmah inilah yang kita perlu cari dan kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau ia berkaitan dengan kehidupan kita sesama manusia, maka kita boleh mengembangkannya dalam ruang yang lebih besar lagi dari sesuatu ibadah yang kita buat. Dan ini memerlukan kepada penghayatan. Penghayatan apabila kita melakukan suatu ibadah. Kalau kita kata puasa, kita perlu ada penghayatan terhadap puasa yang kita lakukan. Kalau ia dikatakan dapat memberi keinsafan tentang adanya di sana orang-orang yang tidak mempunyai makanan, sama dengan kita ada makan tapi dilarang makan. Jadi bagaimana kita menghayati perasaan lapar itu dibawa dalam kehidupan kita seharian, bahawa di sana ada orang yang berkeadaan demikian yang kadang-kadang di suatu tempat ataupun kerap berlaku di suatu tempat yang mereka memang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan tersebutlah. Satu. Yang kedua, kalau kita berbalik kepada yang dikatakan tadi, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu,
Jadi bila kita melakukan ibadah dengan rasa kecintaan, sudah pasti kita mahu sesuatu yang terbaik diberi kepada sesuatu yang kita cintai. Kalau Allah itu sebagai mahbub yang kita sayangi, maka kita kena memberi sesuatu yang terbaik dan melaksanakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu yang paling kita cintai ataupun kita sayangi. Jadi bila kita menghayati setiap amalan yang kita lakukan, maka penghayatan itu akan membawa kepada kesan yang baik. Bagaimana disebut para salaf tadi, mereka sangat mengharapkan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti mereka meletakkan suatu piawai bahawa semua perbuatan mereka telah memenuhi kehendak ataupun syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita katakan dalam konsep umumnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang bertakwa. Nanti kata, kalau kita mahu melihat kesan daripada suatu ibadah itu, ia mesti dilakukan dari seorang yang bertakwa. Barulah ia dapat menjelmakan hasilnya dalam kehidupan seharian. Begitu juga tanggungjawab kita hendaklah kita menjadi orang yang bertakwa dengan melakukan segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sifat tersebut kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan kita. Jadi bila kita dah sampai penghujung bulan bulan Ramadan ni, marilah kita sama-sama menghayati apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan ditambah lagi man qama ramadhana. Dan satu lagi hadis yang lain disebut man qama lailatul qadar. Jadi disebut oleh Ibnu Rajab ni gabungan daripada tiga ni sebagai mukaffir, sebagai penghapus kepada dosa-dosa kita. Jadi bila kita dapat berpuasa dengan ikhlas dan mengharapkan pada Allah SWT, ini memerlukan sebulan tempohnya. Dan bila kita qiyam Ramadan, antaranya disebut oleh antaranya Imam Syafi'i sendiri dan lain-lain ulama salaf menyebut bahawa solat isyak berjemaah tu pun sudah termasuk min hazzihi, sebahagian daripada qiyamul lail. Dan berazam untuk solat subuh secara berjemaah itu pun termasuk sebahagian daripada qiyamul lail. Apatah lagi kalau kita memang solat tarawih pada waktu malamnya, sudah pasti itu semua termasuk dalam ibadah kita ataupun qoma Ramadan. Cuma standardnya mestilah kerana keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama sebulan, maka dia akan teruskan dosa. Dan satu istimewanya adalah Lailatul Qadar. Jadi siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, mana dengan ibadah, contohnya solat tarawih atau solat isyak tadi tu, solat subuh berjemaah, dan kita banyak berzikir, membaca Al-Quran, memikirkan, tadabbur Al-Quran, maka istimewanya pada malam tersebut diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita telah meninggalkan Ramadan dengan ibadah yang sebegini dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang kita bincang tadi itu, sudah pasti kita menjadi mereka yang bersih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah setelah kita berkeadaan demikian, kita dapat mengubah cara kehidupan kita sebagaimana yang kita amalkan dalam Ramadan ini menjadi budaya atau cara kehidupan kita seharian sehingga datang Ramadan yang lain. InsyaAllah umat Islam akan menjadi umat yang terbaik. Kalau kita negara kita banyak rasuah ni, kita tak boleh nafikan lah ya. Memang hari-hari berita dalam surat khabar atau berita keluar ya. Kita dapat kurangkan. Sebab apa? Sebab orang tu yakin bahawa setiap perbuatan mereka adalah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di bulan Ramadan mereka dilarang melakukan maksiat, maka di luar Ramadan pun perkara tersebut sama juga, iaitu dilarang melakukannya. Jadi ingat,
Kita bukan sekadar untuk melaksanakan dalam bentuk biasa-biasa, tetapi kita diperintahkan untuk menjadi insan yang terbaik di segi amalannya, kerana kita akan dilihat dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan hamba-Nya ataupun umat-Nya, dan semua orang melihat amalan yang kita lakukan. Jadi saya yakin semua dalam kalangan kita berpotensi untuk menjadi insan yang terbaik, cuma bagaimana kita nak menggerakkan diri kita berdasarkan keyakinan dan disiplin selama sebulan ini menjadi yang terbaik tadi. Dan di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan untuk menjadi insan yang demikian. Kerana sungguhnya Allah lah yang memberi sesuatu yang terbaik kepada kita semua. Jadi rasa cukuplah Ustaz perbincangan kita pada pagi ini sampai tengah hari dah. Yang utama adalah tindakan kita hari ini dan akan datang lah. Itu yang paling utama lah. Terima kasihlah saya ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Islam Moral kerana mengundang saya, memberi peluang kepada saya untuk kita berkongsi. Semoga menjadi amal soleh dari bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih dan kita pun rasa seronok bersama dengan Doktor. Banyak benda-benda yang baru yang kita dapat dan ada sesuatu yang Doktor sampaikan yang boleh kita ambil yang boleh kita ambil iktibar dan pengajarannya, dan semestinya kita mesti laksanakan dalam diri kita lah. Tak ada siapa yang boleh paksa kita nak terima atau nak menolak. Hanya kita lah yang tentukan. Bila kita dengar tadi tu maksudnya terletaklah kepada kita. Kita nak lulus berapa? Nak 55, nak 60, 70, kita lah yang menentukan. Tetapi hasil daripada markah itulah nanti bila dah betul-betul keluar markah tu, kita akan menyesal lah. Kita akan menyesal, dan ketika itu tak ada lagi boleh minta markah lebih lagi, tak ada dah. Dah tak boleh dah. Jadi sekarang ni lah kita cuba sempurnakan ibadah kita ini, dan kita berdoa semoga Allah terima segala apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah dan diberikan ganjaran kepada kita dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Doktor kerana sudi meluangkan masa dengan kita semua hari ini. Dan insya-Allah program Ihya Ramadan ni Doktor, kita start daripada minggu pertama lagi. Ada hari tu hari Ahad tu. Kemudian kita ada kemuncaknya ialah pada 28 ini. 28 ni kita ada acara kemuncaknya dan sekaligus penutupan kepada program Ramadan ini. Kita ada satu program iaitu kuis Ramadan yang kita cari peserta dia daripada kalangan pelajar-pelajar kita yang non-Muslim. Mereka ini akan kita bagi soalan untuk mereka jawab soalan-soalan tentang Ramadan, tentang bulan puasa, tentang ibadat puasa yang mudah-mudah, tentang Islam yang secara asasnya. Kita nak tengok pelajar-pelajar kita ni memang mereka tahulah sikit-sikit asas tentang Islam ini. Jadi satu yang saya rasa kita perlu pupuk supaya non-Muslim dia mengetahui asas-asas. Sebab kita pun pelajar pun dia belajar titas, tamadun Islam, tamadun Asia tu kan. Jadi mereka kena tahu sedikit asas tentang Islam ini, tentang apa budaya Islam, tentang amalan, tambah-tambah sebulan kita duduk puasa ni. Kalau mereka tak tahu, memang tidak berapa tu lah. Jadi kita juga, orang Islam juga mesti mengetahui budaya mereka, budaya orang India, budaya orang Cina. Jadi kalau mungkin ada event-event apa selepas ni, katalah di Bali, kita bukan nak pergi merayakan di Bali, tapi kita ambil tahu kenapa mereka beraya sambut di Bali. Apa yang ada di sebalik di Bali pada orang-orang India itu. Jadi biar mereka juga mengetahui apa di sebalik kita puasa ni. Kita menahan lapar, menahan dahaga ni, apa sebenarnya ada sesuatu, biar diorang juga tahu. Jadi pada hari 28 ni, dalam lebih kurang setengah jam gitu, kita akan buat program kuis untuk
kuis Ramadan untuk non-Muslim. Dan selepas tu ada penutupan lah. Dan Ya. selepas akhir tu kita akan terus kita lambaian ke apa kita panggil lambaian Aidilfitri lah. Kita bersalaman di antara pelajar dengan pensyarah, pensyarah sama-sama pensyarah, sebab kita lepas tu seminggu kita cuti, dan itulah saya rasa itulah sebagai penutupan kemuncak kepada Ihya Ramadan kita tahun ini yang sempat kita laksanakan di IPG Kampus Kota Baru ni. Jadi terima kasih di atas sokongan Tuan Pengarah yang saya rasa sokongan yang sangat tinggi yang diberikan kepada kami di Japim. Jadi insyaAllah kita harapkan apa yang kita laksanakan ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar, memberi manfaat kepada pensyarah dan kepada kita-kita semualah. Jadi saya rasa setakat tu kita berhenti Doktor, dan insyaAllah ada lain masa kita jumpa lagi. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa